Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, selamat kita berjumpa pada pagi ini dalam majlis membaca kitab kita. Kita berada di penghujung bulan Rajab, ya, bulan pengampunan, bulan untuk kita banyak istighfar. Banyak istighfar, banyak taubat, banyak minta tolong Allah Ta'ala supaya kita dapat meninggalkan maksiat dengan secara terusnya, tak sampai kita ulang lagi maksiat itu sampai akhir hayat kita. Kita minta supaya dengan terampunnya segala dosa-dosa kita, kembali terang hati kita, kembali percaya hati kita, sehingga dengan itu Allah beri kita taufik hidayat untuk ibadat. Kita tak sedar, ya, kita banyak dosa. Kita ingatkan macam tak ada apa-apa tau, macam nothing wrong. Kita buat dosa, makan masih dapat, minum masih dapat, macam masih okey lah, gaji masih besar, dan ibadat pun masih boleh buat. Aku ada buat dosa itu, aku tak begitu jaga mata, tak begitu jaga lisan, tak begitu jaga anggota-anggotaku, tapi aku masih okey, ibadat masih boleh, masih hadir kuliah. Oh, maknanya maksiat aku tu tak begitu menjejas akulah. Tak, kita tak sedar, kita tak perasan. Dalam kita rasa kita masih okey, kita masih okey, sebetulnya kawan-kawan kita dah capai macam-macam. Dia dah naik makamnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah diberi oleh Allah Taala futuh, macam-macam futuh, pembukaan-pembukaan. Allah dah beri dia keinsafan, Allah dah beri dia kefahaman, Allah dah beri dia cara memandang, Allah Ta'ala dah berikan dia buah fikiran, Allah Ta'ala dah berikan dia idea-idea, Allah Ta'ala dah berikan dia amalan-amalan yang khusyuk, yang ikhlas. Semua tu kawan kita dapat, kita tak dapat. Kita kena sanction dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa kita sedar. Dan kita ingatkan kita masih okey, kita masih okey. Try istighfar betul-betul, taubat betul-betul, berhenti daripada dosa. Kita tengok apa Allah Ta'ala beri pada kita. Begitu kita taubat, immediately, kalau Allah Ta'ala tu suka hamba-hamba yang bertaubat, apabila kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, kemudian kita tengok apa nanti Allah Ta'ala akan beri pada kita. Nanti baru kita tahu rupanya selama ni aku tidak dapat ini, aku tidak dapat ini, aku tidak dapat ini lantaran aku banyak berdosa. Contoh yang senang ialah segala sembahyang-sembahyang ibadat kita yang sunnah. Kita tak sembahyang duha, kita tak sembahyang bangun malam, berdosa tak sembahyang duha? Tak sembahyang duha tak dosa, tetapi itu menunjukkan kita masih banyak dosa. Berapa ramai hamba-hamba Allah Ta'ala panggil mereka waktu pagi ibadat pada Allah Ta'ala, sujud pada Allah Ta'ala, kita Allah Ta'ala tak panggil pun. Kita dengan hal ehwal kita dan kita rasa kita okey. Allah, berapa ramai yang dalam bulan Rajab ni Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala jemput mereka untuk berpuasa, merasa kenikmatan berpuasa, hening jiwa ketika berpuasa dalam bulan Rajab. Kita satu hari pun Allah Ta'ala tak gerakkan untuk berpuasa. Itu tanda kita banyak dosa. Itu semua sanction daripada Allah Ta'ala, jangan kita tak sedar. Orang kawan-kawan kita dapat belajar satu hari sampai 2-3 lesson, dia belajar 2-3 kelas, dia datang belajar, dan setiap kali dia belajar dia insaf. Kita seminggu sekali kita belajar, kadang-kadang itu pun ponting, kadang-kadang itu pun masuk tak masuk kita belajar, dan kita sangka kita dah belajar, sedangkan kawan kita dapat macam-macam. Try kita stop daripada dosa kita insaf betul-betul, dan kita tak lakukan lagi, mohon pertolongan Allah Ta'ala, dan kita mujahadah diri. Nanti kita tengok apa Allah beri pada kita. Ya Allah, rupanya yang aku ingatkan aku dah okey selama ni, rupanya masih banyak macam-macam lagi. So much room for improvement. Daripada Allah Subhanahu Ta'ala akan berikan kita kesedaran, keinsiafan, dorongan-dorongan, pembukaan, pahaman-pahaman. Aku tahu dari dulu dah aku istighfar, aku tahu dari dulu dah aku tobat. Rupanya dengan aku menjalani kembali pada Allah Ta'ala, banyak benda yang aku dapat, banyak benda yang aku dah terlepas selama ini. Kita tak sedar tu. Kita rasa kita meninggalkan maksiat macam masih okey saja, macam tak ada apa-apa. Masih dapat makan, minum, masih dapat gaji, masih dapat hidup selesa, dan kita rasa kita masih dalam rahmat Allah Ta'ala senantiasa. Tapi kita tak tahu Allah Ta'ala cukupkan kita tu pasal Allah Ta'ala tak nak kita dengar kita panggil dia. Allah Ta'ala tak nak naikkan martabat kita, maka Allah cukupkan kita, jadi kita dengan hal kita, jadi kita tak ingatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
istighfar. Dalam bulan Rajab ni banyak istighfar, banyak taubat kepada Ta'ala. Ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah, supaya kami dapat meninggalkan maksiat seterusnya sampai kami mati menghadap padamu, kami tidak ulang lagi, sehingga betul-betul kami dapat capai taubatan nasuha yang sebenarnya ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, dengan berkat bulan Rajab ni bantu kami taubat ya Allah. Nampakkanlah kami benda yang baik sebagai baik dan kami dapat pula melakukannya. Nampakkanlah kepada kami benda buruk sebagai buruk dan dapat pula kami menghindarkannya. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sambung baca kitab kita Bustanul Arifin sampai muka surat 116 ya. Berkata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam Sairi As-Saqati rahimahullah ta'ala, wahai para pemuda, bersungguh-sungguh kamu sebelum kamu sampai seperti keadaan aku sekarang ini, maka kamu akan lemah dan taksir seperti mana aku telah menjadi lemah dan taksir sekarang ini. Berkata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, sebenarnya ketika Imam Sairi As-Saqati berkata perkataan ini, anak-anak muda masih tidak dapat menyamai kesungguhannya dalam ibadat. Subhanallah. Imam Junaid Al-Baghdadi ulama besar. Imam Sairi As-Saqati ini imam yang lebih senior lagi. Imam Sairi As-Saqati ini wali. Siapa ini Imam Junaid Al-Baghdadi? Imam Sairi As-Saqati ini siapa ya? Imam-imam ini semua adalah moyang-moyang kita sebetulnya. Moyang kita dari sanad ilmu. Kalau kita tengok sanad ilmu kita tuan-tuan sekalian, kan kita ambil daripada tuan guru kita, daripada Syekh Samad Al-Falembani, naik atas sampai Imam Ghazali. Ini semua senior atas Imam Ghazali lagi. Senior atas Imam Ghazali. Kalau kita tengok senarai sanad ilmu kita akan nampak nama-nama ini. Syukur tau. Dengan kita belajar ilmu ya, kita kan ada dua untayan. Satu untayan nasab, satu untayan sanad. Untayan nasab itulah kita bin bapa kita, bin atuk kita, bin moyang kita sampai atas. Kita Jawa bin Jawa sampai atas semuanya Jawa belaka. Tapi kalau untayan sanad, kita kepada guru kita, kepada gurunya sampai ke nama imam-imam ini semua. Imam Sayyid As-Saqati ini wali Allah. Imam Ghazali selalu tukil kisah dia, riwayat dia ya. Imam Sayyid As-Saqati berkata kepada pemuda-pemuda, ibadatlah, jangan jadi macam aku. Tengok aku dah tua, lemah, tak kuat ibadat, banyak cuai. Orang tua gitu tau. Tapi kata Imam Junaid bilang, padahal ketika Imam Sairi cakap tu, dia punya lemah, dia punya tak ibadat, dia punya tak kuat ibadat masih jauh melebihi pada orang-orang muda. Masih jauh daripada orang-orang muda. Dia punya, aku dah tak kuat ibadat, aku dah lemah, aku dah begini. Dia punya dah lemah. Dia punya giat ibadat, dia punya pandang orang muda suruh giat ibadat. Itu pun orang muda masih belum banyak boleh dapat nak mengatasi dia dalam ibadatnya. Kita kalau tengok ya, orang-orang tua kalau ibadat ya, kita tengok orang-orang tua kat masjid, pakcik-pakcik ni, sekalian orang-orang muda ya, jangan tunggu tua baru nak ibadat ya. Saya pernah rasa muda, sekarang dah rasa tua. Kita dah kira tua lah, dah umur lebih 50 dah kira tua lah. Ramai kawan-kawan kita dah balik, ramai kawan-kawan kita sudah meninggal dunia. Maka dah bayi-bayi kita dah kira tua lah, dah kira tua. Cuma belum tua sangat, tapi dah kira tua lah ya. Dulu kita ingat ya, masih muda-muda ingatkan nanti aku dah tua, aku nak ibadat pada Allah Ta'ala. Dulu aku ingat nanti masih dah tua-tua nanti aku nak banyak baca kitab dan itu. Rupanya dikala kita masih muda dulu saya masih muda dulu, masih belasan tahun, masih Singapura ada NS kan, National Service. Dengan NS, kemudian sebelum tu sekolah, kemudian masuk usia remaja pakai songkok. Semuanya tu dalam aku muda, dalam aku sibuk, dalam aku urusan, itu pun ibadat kita jauh lebih banyak daripada sekarang ini.
Sekarang jauh lebih banyak pada sekarang ini. Dengan kita masih muda, masih main-main lah kita bilang ya, masih jalan sana sini, itu pun ibadat aku jauh lebih banyak ketika dah tua ini. Barulah kita sudah patutlah Nabi bilang rebut 5 sebelum 5. Tanim khamsan gabla khamsin. Rebut 5 sebelum 5. Syababaka gabla haramik. Muda engkau sebelum tua. Muda engkau sebelum tua. Kerana dah tua lemah. Waktu masih banyak, dah tua waktu banyak, tak ada kerja macam orang muda, tak ada nak sibuk jaga anak, tak ada apa semua. Tapi mana ibadatnya? Sendiri merosot, sendiri lemah, sendiri kurang. Fikir-fikir dulu ingat masih muda, nanti aku dah tua, aku agaknya boleh banyak agak ibadat. Tidak. Muda tu masih banyak ibadat. Muda tu banyak ibadat. Dah tua ni dah rasa sangat-sangat lemah. Kalau pergi Mekah dulu boleh pergi umrah 1 hari 2 kali umrah, pagi pergi, petang pun pergi. Sekarang 2-3 hari tak boleh sekali, tak kuat. Kalau kat Masjidil Haram tu hanya banyak duduk macam style orang tua-tua, duduk baca Quran begitu saja. Nak tawaf, nak sa'i, tak kuat ya, tak kuat. Dulu kalau dalam bulan Ramadan asal ada waktunya, semua pengisian kesana kemari dari pagi sampai malam. Sekarang dah tak kuat, dah tak larat. Waktunya ada, free time-nya ada, energinya dah tak ada. Lebih sikit sendiri jam, sendiri lemah. Allah begini rupanya orang tua. Masih muda-muda buat. Jadi orang muda-muda kalau tengok orang tua-tua yang banyak ibadat, kan yang ada wajib-wajib kat masjid banyak ibadat kan. Dia tengok dia dengan tasbih, dia wirid, dia hadir kuliah, kau ketahuilah dia masih muda, dia jauh lebih banyak ibadat. Dan kalau sekarang lah anda punya ibadat tak banyak, sembahyang duha on off. Nanti by the time you reach old age, dia off, tak ada on. Allah, dah penat, dah sakit, mata dah tak nampak, lutut dah sakit, dia off, dia tak ada on. Begitu ya. Jadi jangan kita nak tunggu tua tau, dah tunggu tua baru aku nak perbanyak ibadat baru. Tidak. Macam mana pun muda juga waktunya. Nak sembahyang sunat muda, nak puasa sunat muda. Nak apa pergi kuliah masih muda, bukan tunggu tua, masih muda. Begitulah kita dorong anak-anak kita yang remaja 17 18 tahun itu, bukan tak apalah dia masih muda, nanti dululah bapak pergi masjid, dia kat rumah main game. Tak ada. Biar dia lebih banyak ibadat pada kita, anak-anak muda kita. Ketika umur tengah naik remaja itulah, pergi kuliah apa ni, duduk rumah, pergi kuliah, pergi sana, cuti sekolah, hantar daurah. Ada dengar apa ustaz datang, pak guru, tuan guru datang, pergi baca kitab sana, pergi pondok sana, pergi sini. Dia masih muda, masih larat lagi. Dah tua-tua pasti akan merosot, tak kuat, begitu ya. Habib masyhur ya, Mufti Tarim Hadramut, dia kalau bilang zaman bapa aku kuat mengajar, satu hari aku tak boleh telarat nak macam dia. Satu hari mengajar berapa kelas tahu bapak dia? 18 kelas. Imam Habib Abdul Haddad satu hari 17 kelas. Diorang orang-orang tarim satu hari, dia tak tidur malam. Dia punya malam pukul 1 pagi, pukul 2 pagi pun ada kelas juga. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Bilang bapak aku mengajar 18 kelas. Aku tak telarat. Itu 18 kelas tak termasuk ziarah orang sakit, ziarah orang mati. Tolong mak aku kerja rumah, jaga adik-adik semua. Kita bukan ada orang gaji, dia bilang. 18 kelas bapak aku mengajar, aku tak larat. Pembantu Habib masyhur cerita sama kita, Habib bilang dia tak larat. Dia berapa kelas tau? 17 kelas. Allah, kurang satu aja daripada bapak dia. Dan apabila dah lewat-lewat umur dia dah 80 lebih, 82, 83, merosot lagi kuliah dia. Dulu 17 kelas kan kuliah dia kan. Apa dah akhir hayat dia kuliahnya cuma tinggal satu hari, cuma tinggal 14 kelas saja. Allah, cuma tinggal 14 kelas sahaja. Allah, dari 17 kelas. Allah, itu pun dia rasa dah banyak kurangnya. Subhanallah. Itu orang tu. Jadi kalau bilang korang orang muda belajar, aku dah tua dah tak larat. Betul. Kita dah tua tak larat tau. Dah tua, sebab itu orang bilang ya, kalau tengok ustaz buat apa, kau jangan ikut apa dia buat, kau ikut apa dia ajar. Sekarang dia ajar lain, dia buat lain. Pasal bukan dia menyalahi hukum, pasal dia tak mampu nak buat. Kita dah tua nak masuk masjid, kaki kanan tak mampu tau. Bergantung tangga dia, pintu dia dengan lutut kau pada hari tu macam mana. Hari tu lutut ini jam, tangga dia pula begini, kau masuk tak boleh tidak. Allah sedihnya masuk masjid kaki kiri. Sebab dia punya tempat paut begini-begini, kalau aku masuk kaki kanan aku tergolek. Mau tak mau kena. Kadang dia mesti kalau macam gini dah rata lah kan. Kalau rata maksud yang dari bawah terus naik. Tengok hari
kaki aku yang mana yang kuat, kaki mana yang boleh melangkah, kaki mana yang boleh step up, dan pintu tu macam mana. Allah, begitu ya. Sembayang duduk tahiyat dah tak boleh macam dulu lagi. Duduk tahiyat dah tak boleh macam dulu, dah lama tak boleh tu duduk tahiyat macam dahulu lagi. Tak boleh duduk tahiyat macam dulu lagi. Tak boleh nak dapat fadilat-fadilat ujung jari lentik apa semua, dah lama dah tak dapat begitu ya. Tak dapat begitu lagi. Banyak dah tak dapat lagi ya. Duduk, kalau kita sembayang dari diri nak duduk turun bawah kan lutut dulu, baru tangan. Dah bertahun-tahun tangan dulu. Kadang-kadang merangkak-rangkak nak naik begitu. Semua begitu. Semua nak perfect semua dah tak boleh lagi nak ikut accordingly. Masih muda-muda kalau dah dapat buat tu, mudah-mudahan Allah Taala terima. Dah tua banyak dah tak boleh. Sembayang duduk dah bertahun-tahun, dah tutup dah boleh balik semula sembayang biasa, tapi pun dah tak selincah dulu lagi. Allah, masih muda-muda buat, jangan tunggu tua. Dah tunggu tua nanti susah. Dah tunggu tua susah, nanti nak bikin apa-apa makin tak kuat, makin tak larat. Kadang-kadang orang muda kan nanti dah tua-tua dah pencin-pencin nak ibadat, tak ada, belum sempat pencin, ibadatnya dah tak larat hendak buat. Masih mudalah rebut ya. Baik. Ke-50. Berkata Imam Ahmad bin Abil Huwara rahimahullah ta'ala dalam kitab Az-Zuhud, telah meriwayatkan kepada kami oleh Syekh Suwaid rahimahullah ta'ala, beliau berkata, aku melihat Abu Marsad rahimahullah ta'ala berjalan di pekan, memakan seketul tulang yang ada sedikit daging padanya dengan sekeping roti. Beliau berbuat demikian supaya terlepas daripada diminta untuk menjadi qadhi. Kalau kita makin nak jadi qadhi, mungkin minta nak jadi qadhi, nak dapat ada jawatan, makin kita kemaskan ibadat kita. Sengaja makan kat tengah-tengah pekan, sebab makan tengah-tengah pekan ni tak, makan di luar, makan kedai is tak bagus ya. Adab makan, banyak makan di kedai-kedai, di warung-warung, itu bukan bagus. Makan paling afdal ialah di rumah kita sendiri, kita duduk. Makan di kedai-kedai, di warung-warung bukan terjumlah adab yang bagus. Sekali-sekali kerana keperluan, tak apa menjadikan kelaziman, is no good actually ya. Dan itu makan sambil kadang kat tempat lawang pulanya, makan daging pulanya. Makan kan orang-orang salih makannya roti sikit aja, cecah minyak zaitun. Makannya daging dengan sambil gigit tulang, mana daging besar lah tu dengan gigit tulang, very lavish. Dan itu orang nak jadi qadhi tak boleh begitu ya. Jangan jadi qadhi ya. Zaman saya jadi imam, jadi Bilal saja, makan kat warung-warung macam tak boleh. Pakai baju lengan pendek tak boleh masuk masjid. Adabnya, akhlaknya jadi celah bagi masyarakat. Apa jadi imam pakai baju lengan pendek, baju batik belang-belang tak boleh masuk masjid, masih baju plain, baju begitu Kalau kita kat luar ada urusan ke apa, baru pergi mana ke apa, pakai t-shirt, pakai apa, balik rumah dulu, salin dulu, baru masuk masjid. Makan kat warung lagi tak ada langsung dulu ya. Dulu langsung lagi ya. Sangat-sangat aibnya. Ini dia sengaja buat gitu biar orang tengok tak terjumlah orang-orang warak, maka orang tak ambil dia jadi qadhi. Sengaja camouflagekan ya. Inilah ya. Di antara yang tak nak jadi qadhi siapa ya? Syekh Omar Al-Khatib Singapura. Syekh Omar bin Abdullah bin Ahmad bin Salim Al-Khatib, tahun 38, dengar khabar pihak istana nak minta dia jadi qadhi Kota Tarim Hadramaut. Sampai khabar, terus dia hari tu juga tak banyak cakap, packing lari. Besok orang pegawai istana datang, utusan daripada tuanku Syekh Umar dititah untuk mulakan tugas jadi qadhi. Dia tak ada, pergi mana tak tahu bagaimana. Itu hari juga dia berangkat pergi ke Marseille. Dari Marseille naik bas ke naik apa tahun 38, pergi ke mana? Pergi ke Mekalla. Dari Mekalla pergi ke Jeddah. Dari Jeddah fikir-fikir pergi ke Singapura. Jadi Singapura hanya jadi kerani di Al-Junaid punya perniagaan. Itu aja. Layaknya qadhi, relanya jadi kerani. Kita layaknya kuli, angan-angan nak jadi mufti. Allah, begitu ya. Alim. Kemudian dia diminta jadi mufti Johor, ganti pada Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, tak nak. Minta jadi mufti Brunei, tak nak. Minta jadi mufti Singapura, lagi tak nak. Akhir hayatnya dia terima pula jawatan mufti. Mana? 5 tahun jadi mufti di Masjidil Haram, 5 tahun jadi mufti di Masjid Nabawi, mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Syafi'i diterima. Ketika dia jadi mufti di Masjidil Haram, Syekh Omar ni
Mufti yang sekarang ni Habib Omar Al-Jailani bilang, ketika Syekh Omar di Masjidil Haram, setiap malam dia dah habis semua, dia datang Masjidil Haram balik, aku suka impit dia. Dia mula qiyamul lail dengan Alif Lam Mim sebelum subuh, minal jinnati wan nas, setiap malam satu kali khatam. Setiap malam khatam. Itu punya orang. Jadi qadi tak nak. Dilantik jadi qadi, lantik jadi mufti tak nak. Siapa lagi yang dulu nak lantik jadi mufti tak nak? Syekh Abdul Rahman Siddiq, masih keturunan Syekh Asad Al-Banjari. Jawatan mufti kosong. Dia tahu dia akan dicadang untuk jadi mufti. Lari. Pegawai istana datang, mana Syekh Abdul Rahman? Tak ada. Sudah pergi mana? Tak tahu. Diorang semua main keluar saja tahu, lari je. Pergi mana? Tak tahu. Tak apa, nasib baik ada orang nombor 2. Orang nombor 2 siapa? Sepupu dia. Pergi rumah sepupu dia. Sepupu dia pun lari juga. Allah. Terpaksa orang yang ketiga jadi mufti. Tapi Syekh Abdul Rahman Siddiq ni, dia lari daripada Banjar. Banjar tu Borneo ya. Kan timur Semenanjung. Lari sampai ke barat Semenanjung, pergi ke Sumatera. Dari Borneo pergi ke Sumatera, punya jauh lintas tanah Melayu. Lintas tanah Melayu. Pergi sampai Sumatera, sampai di Indragiri. Sampai aja dapat tahu khabar ada Syekh Abdul Rahman Siddiq datang, terus Sultan pun tangkap dia, jadikan dia mufti Indragiri. Tak boleh tidak. Dia elak jadi mufti Banjar, tak boleh tidak, sampai di Indragiri jadi mufti Indragiri. Allah, lari mereka tak nak pegang jawatan. Tahan, mereka bikin kerenahkan mereka macam-macam, biar orang nampak dia ada cacat celanya, orang tak ambil dia jadi qadi, tak ambil dia jadi mufti ya. Ini tugas-tugas yang kalau dapat ucapannya bukan tahniah, takziah, kata Imam Nawawi, kata Imam Ghazali ya. Kerana berat tugasnya, sangat-sangat berat ya, menjawab yaumil akhir nanti. Baik, qadi ya, 2 bahagian masuk neraka, 1 bahagian masuk syurga. Yang masuk syurga ialah yang ada ilmu dan dia menghukum dengan ilmunya. Yang masuk neraka ialah yang tak ada ilmu, dia hukum tanpa ilmu. Ataupun yang kedua ialah masuk dia ada ilmu tapi hukum tidak dengan ilmu, dengan nafsu, bukan kerana Allah. Jadi 3 bahagian qadi. 1 masuk syurga, yang ada ilmu dan hukum dengan ilmu, laksanakan syariat dengan ilmu. 2 yang tak selamat ialah apa? Tak ada ilmu tapi dia bikin fatwa, bikin hukum, bikin arahan tanpa ilmunya itu. Maka asal boleh saja, jawablah yaumil akhir. Yang satu ada ilmu tetapi nafsu dia utamakan. Allah, 2 bahagian tak selamat, 1 bahagian selamat ya. Dan satu cerita lagi yang hampir sama dengan ini adalah, ini semua orang-orang ikhlas dalam ibadatnya ya. Ikhlas dalam ibadat, ikhlas dalam berilmu, bukan nakkan jawatan, bukan nakkan kedudukan, bukan nakkan kemewahan dunia semua ya. Semata-mata kerana Allah. Kita masih bincang tentang ikhlas ni ya. Maka cara orang-orang alim punya ikhlas dalam ilmu sampai mereka elak tugas-tugas yang begini ya. Dan satu cerita lagi yang hampir sama dengan cerita ini ialah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Ketika beliau dipaksa masuk menghadap Amirul Mukminin, lalu beliau berlakon seperti orang gila yang menyapu-nyapu hamparan sambil berkata, alangkah indahnya hamparan ini, berapa kamu beli? Saya nak pergi kencing lah, saya nak pergi kencing. Lalu akhirnya beliau diusir daripada istana. Maka dengan cara ini beliau dapat menjauhkan diri daripada mereka dan dapat selamat daripada perintah mereka. Masuk istana nak jadi orang rujuk raja lah. Jadi ulama rujukan, kalau kita menjadi bukan main, kita tempah serban baru kalau kita amboi. Begitu. Tak semua orang suka ya. Banyak yang kita jumpa orang-orang apabila dipanggil menghadap, dia punya mengeluh, dia punya itu, alamak buang-buang masa aku. Tak semua orang suka ya. Orang macam kita saja yang suka ya. Tak semua orang suka ya. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri nak dijadikan orang rujuk istana. Masuk istana dia bawa macam orang tak betul. Cantik kapet, cantik, orang alim gitu tak? Orang alim kan diam dengan tawaduknya, dengan tak kisah perkaranya, tunduk saja tak. Ini macam orang tak betul lah.
cantik ke PL, kau beli kat mana? Boleh kita masuk rumah menteri ke apa, kita begitu. Tuanku, apa, beli kat mana ya? Cantik lah, patut berkenan lah. Begitu. Alamak, orang nak jadikan dia mufti tak agaknya? Macam begitu ya. Masuk istana ni, aku nak kencing, aku nak begitu, aku kan macam tak betul kan? Tuan kena halau, sudah keluarkan siapa ni orang tak betul masuk ke dalam istana. Mereka tahan berlakon-berlakon begitu ya. Berlakon konon kalau kita makin berlakon macam baik lagi, kalau boleh kita besarkan serban lagi, depan sikit-sikit mendoa, Allah waraknya, Allah. Itu kita. Kalau kita ni orang salih, makin dia lakon-lakon, dia buat-buat macam tak betul, biar orang tak jadi ambil dia. Biar orang tak jadi ambil dia. Dia buat-buat PL yang macam yang tidak-tidak dia bikin. Orang buat PL kan, budak-budak kan seperti itu. Kau buat PL ya kat rumah orang, ni dia buat PL kat dalam istana raja, dia buat PL. Allah, dia buat PL kat istana raja pasal tak nak jadi orang pembesar. Tak nak jadi orang pembesar dalam apa, dengan orang-orang besar, dia bikin macam-macam kerenah dia. Dia bikin macam-macam kerenah. Jadi orang tak ambil dia. Orang tak ambil dia ya. Apa lagi tadi saya nak cerita ya. Begitulah orang-orang salih. Dia tak nak, dia bikin macam-macam hal. Dia bikin macam-macam hal. Macam Tok Kenali. Dia panggil mazhab istana. Tengok gambar-gambar Tok Kenali. Begitulah gambar dia. Dekat luar istana pun begitu, dalam istana pun begitu. Tak ada dalam istana, lawa sikit ke serban dia. Begitu juga dengan baju dia tak butang, kain pelikat dia sampai singkat gitu, serban dia bersimpul aja gitu kan. Dia titah masuk istana. Dia pergi titah masuk istana ya. Dia titah masuk istana. Orang bilang, "Tok, nak masuk istana pakailah elok sikit." Tuanku yang nak jumpa aku, bukan aku nak jumpa dia. Kalau aku nak jumpa dia, boleh dia nak jumpa aku, maka dia jumpa aku sebagaimana aku, begitulah dia jumpa aku. Begitu juga masuk istana. Ambil gambar dengan qadi-qadi, dengan alim-alim ulama kan, ada pakai serban, pakai alfiah, pakai kain baju Melayu, ada bertajak. Dia dengan begitu juga dia tak peduli. Imam Malik lagi, Imam Malik. Khalifah Harun Ar-Rasyid nak jadikan kitab Muwatta dia tu sebagai kitab induk. Mazhab dia tu kira mandap. Semua orang kena ikut mazhabnya Malik. Dia bilang, kau nak buka fitnah, ikut mazhab dia, sudah ikut mazhab dia. Kalau kita suka, ya tuanku, pakai mazhab Patik tuanku. Patik punya pendapat lah betul tuanku. Yang semua tu bid'ah belaka, pakai hadis palsu umpamanya ya. Sembah kubur. Kalau kita lah agaknya ya. Tapi Imam Malik suruh pakai kitab dia saja. Dia bilang, tuanku nak timbulkan fitnah. Timbulkan fitnah bermakna kau padam ilmu orang lain, aku punya saja, bukan aku saja yang betul. Mereka begitu. Tuanku nak timbulkan fitnah dalam umat, suruh ambil kitab dia. Dia punya alasan adalah timbulkan fitnah. Begitu ya. Tak mau, dia tak mau. Tak mau pakai yang lain-lain pun boleh pakai juga, bukan hanya kitab dia saja. Begitu mereka punya tawaduk ya. Dan betul orang yang tahu hakikat itu namanya orang tahu hakikat. Dia tahu bahawasanya bukan dia yang perfect dan banyak orang lain yang lagi boleh, dan dia tahu bahaya tak bahaya duduk satu perkara, dia tahu bahaya tak bahayanya, maka dia tahu nilai, bukan hanya tengok kedudukan dunia dan glamournya ya. Dulu saya kalau masih budak ya, di Masjid Sultan, kalau orang kamat ya, kita tengok jadi imam ni glamour tau. Orang kamat kan, Masjid Sultan kan besar, Masjid Sultan Singapura. Nanti imam masuk dengan serban dia, dengan jubah dia, kita tengok wah glamour ya. Orang semua di sini dia ke depan. Orang semua duduk, dia seorang diri atas mimbar lah kan. Sembahyang orang semua senyap, dia seorang baca. Kita tengok glamour jadi imam ni kita masih budak lah. Apabila kita dah jadi imam, barulah aku tahu dalam berdiri beratus orang, beribu orang, yang paling kecut dia lah ni. Dia nak mimpin orang, nak bawa orang, dan dia tahu dia bukan paling baik di kalangan orang, dan dia macam-macam kerenah berbanding dengan orang. Tapi Allah Ta'ala suruh dia pimpin orang. Rupanya dalam banyak-banyaknya yang paling kecut si imam ni rupanya. Kecut hati, takut sekali. Takut sekali. Kalau atas mimbar lagi, atas mimbar Bilal bang kan, bang kedua. Kalau boleh macam panjang-panjang lah kau bang, panjang-panjang lah kau bang. Lepas dia habis bang aja kita nak kena khutbah kan. Begitu ya. Semua tu bukan tugas-tugas yang seronok tau. Bukan tugas-tugas seronok. Jangan kau idam-idamkan tugas-tugas ini. Dapat apa boleh buat, Allah dah tugaskan, buatlah dengan sebaik mungkin. Buat dengan sebaik mungkin. Idam-idamkan jangan. Dapat dengan belagak, bergaya lagi jangan. Ini tempat bukan untuk, ini tempat mulia. Dan di bawah ni orang semua jauh lebih mulia daripada kita.
Kita orang yang tidak mulia berada di tempat mulia, takkah berat tu namanya? Maka takut pegang tugas-tugas gini, jawatan gini, kena takut ya. Tengok orang ulama-ulama gini semua. Dan masuk dalam istana, nak jadikan pegawai istana, buat gila dalam istana, buat gila, buat PL dalam istana. Begitu ya. Kalau dalam kitab penawar bagi hati kita kan ada cerita satu orang zuhud wara' sampai dia punya wara' dia tu, zuhud dia tu sampai kepada pengah tuanku datang nak tengoklah macam mana dalam negeri dia ada seorang wali begitu. Dia dengar tuanku nak datang, dia pun tukar pesin, dia order makanan dan tuanku dihidangkan makan pun macam orang tak macam orang zuhud pun cara makan. Tuanku tengok orang bilang zuhud tak ada gini, aku tengok makan pun termahak gini. Terus tuanku pun dah tak kuasa nak dampingi dia lagi, tak dua kali ngadap dia lagi, terjumpa dia lagi ya. Dah bagus, terlepas aku daripada berdamping dengan orang-orang besar begitu. Orang-orang ni semua tak nak kemasyhuran, tak nak kemuliaan. Kalau dia nak lebih pada masyhur pun dia boleh ya. Baik. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah mati seorang anak bagi Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an. Tetapi orang ramai tidak melihat sebarang kesedihan di mukanya. Lalu ada yang mencela beliau kerana yang demikian itu. Maka Sayyidina Husain terus menjawab, kami adalah satu keluarga yang meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, lalu Allah memberikan kami. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang kami tidak sukai, padahal sesuatu itu yang dicintainya, maka kami pun pasti redha akan dia. Subhanallah. Sayyidina Husain anaknya meninggal, mukanya tak sedih, macam biasa saja. Orang kalau sampai tahap begini, orang bilang tak berhati perut. Orang bilang, ini kitab ni namanya Bustanul Arifin ya, taman orang-orang arif billah. Macam mana dia punya life, macam mana dia punya konsep, macam mana dia view things. Itulah kita nak tengok. Kita lain kan, kita lain. Jadi kita nak tahu ada group of people yang begini caranya, ada group of people yang tingkah laku mereka lain pada kita, ada group of people yang matlamat dia lain, ada group of people cara pandang dia lain. Dan itulah orang-orang istimewa, orang-orang istimewa, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka kita yang istimewa, golongan ini istimewa. Imam Syafi'i riwayatkan, imam orang sampai level gini ya, orang sampai gini kata Imam Ghazali, orang akan bilang dia tak betul, tak berhati perut, tak ada simpati. Anak mati kok tak ada sedih, apa punya bapak? Anak sakit begitu cungap-cungap boleh redha? Ya Allah, kau bebas. Mereka tak doa, ya Allah sembuhkan anak aku, ya Allah selamatkanlah ibuku. Mereka tidak ya, mereka semua terima Allah Ta'ala, mereka serah saja apa saja ya. Mereka saja. Sayyidina Husain anak dia meninggal, muka dia tak sedih pun. Orang bilang kok tak sedih, anaknya meninggal kok tak sedih Sayyidina Husain. Sampai orang cakap, bilang kami satu keluarga. Satu keluarga tu daripada siapa? Siapa keluarga dia? Rasulullah. Yang kalau kami ada apa perlu kami minta dari Allah, kami ada perlu kami minta kepada Allah. Sekarang Allah pula nak ambil daripada kami, dan yang daripada kami itu pun sebetulnya daripada Allah. Ambillah. Maka kami rela saja. Kami nak Allah beri, dan Allah rela beri pada kami. Dan sekarang Allah hendak balik apa yang dia telah beri, kami pun rela beri balik kepada Allah Ta'ala. Dah senang aja begitu dia punya konsep ya. Orang sampai tahap gini, orang kalau bilang tak ada berhati perut, tak ada perasaan, tak ada jiwa. Sebab mereka rela, apa-apa mereka rela, apa-apa Allah Ta'ala melakukan kepada dia, dia rela saja. Dia rela saja ya. Orang begini hatinya penuh lapang dada, gembira, meraihkan apa saja takdir Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini sekarang tengah musim macam-macam orang banyak sakit. Covid, Omicron. Banyak minum air suam. Banyak orang, kadang orang bilang minum air kelapa. Yang ada orang bilang minum lecikang panas. Ada orang bilang minum apa? Pokoknya kalau boleh itu, boleh ini, maknanya kau minum air suam pun boleh lah ya. Apa daya kita? Kita kan tak tahu nak bikin apa. Paling-paling tidak minum air suam banyak-banyak untuk flush. Imam Ghazali bilang air suam ini adalah flush segala apa-apa yang tak patut, hatta angin-angin tak baik dalam badan kita pun boleh flush dengan minum air suam. Flush our system. Tak ada kerja, jangan banyak melata kat luar-luar, tak bagus. Tak ada Covid pun melata kat luar tak bagus. Ini pula ada dengan perkara tengah musim-musim begini ya. Elakkan, jaga keselamatan. Nak dekat bulan puasa, mudah-mudahan sihat semua. Tak ada perlu, jangan keluar-keluar semua gitu. Tak ada keluar. Ada perlu saja keluar sembahyang Jumaat,
hadir kuliah itu perlu datang, ambil risiko pun tak apa, tawakal Allah. Sebelum datang sembahyang hajat dulu, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kalau itu keperluan. Yang tak ada perlu lain, boleh elak. Boleh elak ya. Menjaga keselamatan, jaga kesihatan diri kita. Ke-52. Berkata Imam Ahmad bin Abil Huwara, aku pernah mendengar Abu Sulaiman berkata pada anak muridnya. Tengok ya ulama-ulamanya. Ini yang tulis Imam Nawawi. Dia tukil satu imam yang menukil imam lain. Begitulah kisah awliya-awliya. Begitulah taman wali-wali. Ibarat pokok bunga, kau tengok cantik di sudut ini, dia tetapi pokok bunga ini menyampaikan kau kepada corner dia kepada jambangan lain. Ibarat ini jambangan lain. Allah. Satu wali kita dalam kitab ini saja kita dapat manfaat daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi bawa kita pada kalam imam lain tu ceritakan tentang imam lain. Itu kisah di kehidupan orang-orang saleh. Mereka ruhama'a bainahum, saling kasih mengasihi antara satu sama mereka, menghargai antara satu sama mereka, cinta sesama dengan mereka. Orang-orang saleh, dia tak ada kutuk, dia tak ada mengatakan fulan ni betul tak gitu. Dia dengar kisah kawan dia kagum. Dengar kisah kawan dia bilang subhanallah, ada orang begini. Suka dengar cerita orang-orang alim, terpesona dengan kisah orang-orang salihin, mengkagumi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mengidolakan orang-orang yang mencontohi Rasulullah. Itu orang-orang arifin. Itu orang arifin. Satu cerita ke satu cerita ditukil Imam Nawawi ni. Ditukil Imam Nawawi. Dan jangan kau bilang, kadang setengah orang bilang ini orang-orang ahli sufi ni tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Imam Nawawi ni sebesar-besar ulama lah mazhab kita Syafi'i, dan dia mujaddid pada zaman dia. Menjadi rujukan muktamad fiqh dalam mazhab kita Syafi'i. Pada zaman dia itulah Imam Nawawi, ulama-ulama besar dalam ulama muktabar dalam mazhab kita Syafi'i. Di samping itu pun ilmu kerohanian dia, di samping itu pun penghargaan dia terhadap wali-wali dan orang salihin. Subhanallah. Itu yang dikatakan hanya Jauhari mengenal manikam. Maka Imam Nawawi lah Jauhari, maka dikenal segala manikam-manikam. Hanya Jauhari mengenal manikam. Apa maknanya? Apa Jauhari mengenal manikam? Apa maknanya? Yang orang tak tahu tu apa hanya Jauhari mengenal manikam. Apa maknanya? Hanya Jauhari mengenal manikam, hanya Melayu kenal keling. Jauhari Melayu, manikam keling. Bukan. Jauhari tu ahli permata. Jauhar tu permata. Jauhari tu ahli permata. Manikam tu permata sangat berharga. Hanya ahlinya yang mengenal permata yang berharga ini. Hanya Jauhari yang mengenal manikam. Itu orang Melayu. Bukan Jauhari kenal manikam. Bukan. Itu tak ada kena-mengena. Hanya Jauhari kenal manikam. Maka Jauhari, Imam Nawawi ni Jauhari. Maka dia kemukakan manikam-manikam ini. Dia kemukakan. Kalau kita, apa yang kita kemukakan? Orang pangkat besar, orang gaji besar, itu not really manikam lah, itu menikam. Itu menikam ya. Tapi ini adalah manikam. Maka Jauharilah dia. Kalau yang ditampilkan manikam, maka Jauharilah dia. Kalau yang ditampilkan menikam, itu bukan Jauhari lah, tak tahu apa nak cakap ya. Begitu. Kau tengok apa yang ditampilkan. Begitu ya. Berkata Imam Ahmad bin Abil Huwara, aku pernah mendengar Abu Sulaiman berkata pada anak muridnya, kami tidak mencintai orang yang kami cintai kecuali kerana ia taat kepada gurunya. Sedangkan engkau tidak mahu mendengar perkataanku, aku telah perintahkan supaya engkau jangan meletakkan tanganmu pada bubur sarid. Maka sekarang angkatlah tanganmu daripadanya. Subhanallah. Dia punya cara ajar sama murid dia. Iaitu apa dia bilang? Imam ya, dia tidak cinta seorang kecuali satu kategori. Dia kalau nak cinta sama orang, kriteria. Kenapa awak cinta sama dia? Saya cinta kalau saya tahu orang tu taat dengan guru, maka saya cinta dia. Orang taat sama guru ni tinggi tau kedudukannya. Guru tu, adab kita dengan guru, adab guru dengan kita, dia kena perlakukan kita macam murid dia, friendly, tanggung susah payah kita. Kita minta apa pun dia kena penuhi. Kita apa request apa pun dia fulfill. Itu guru. Adab dia dengan kita, adab kita dengan dia, kita kena perlakukan dia macam raja, muliakan dia, tinggi begitu ya. Jadi kalau orang dengar fulan ni dengan gurunya punya taat, fulan ni dengan guru punya khidmat, orang sayang, sayang.
Pada seorang guru, mana lebih utama? Murid dia ke yang khidmat dengan dia, khadam dia? Mana lebih utama? Khadam lebih utama. Kita kan khadam tu tukang gaji ke gitu kan, khidmat, bukan. Khadam lebih utama, sebab khadam tu membantu kerja guru, memudahkan kerja guru. Maka apa guru buat, dia dapat pahala. Murid pula lain, apa murid buat, guru dapat pahala. Khadam, apa guru buat, khadam dapat pahala, sebab dia memudahkan kerja guru. Memudahkan. Guru mengajar kepada murid, murid buat amal, guru dapat pahala, sebab murid menghidupkan ilmu guru. Maka orang kalau dengar orang khadam sama guru, orang punya hormat, orang punya respect. Di antara orang yang khadam betul-betul dengan gurunya, itulah kalau kita baca ratib al-Attas. Fatihah ila ruh sahib ratib Qutubil Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, wa thumma ila ruh Syekh Ali bin Abdullah Baras. Ali bin Abdullah Baras ni siapa? Khadam dia tu. Bukan adik dia, bukan guru dia, khadam dia. Dia minta, ya Habib Umar, kalau orang fatihahkan kau, masukkanlah nama aku sekali. Maka Habib Umar, siapa fatihahkan aku, hadiahkan khadam aku sekali. Allah. Jadi orang kalau dengar orang khidmat dengan guru, orang bilang, wah tinggi martabatnya. Dulu seorang guru kami, Habib Muhammad bin Zain Al-Kaf, orang muliakan dia, padahal dia simple aja, pasal dia khidmat sama Habib Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, Gersik. Masya Allah, orang tahu dia khidmat sama tuan guru, orang tinggikan dia. Orang tinggikan dia. Ini imam ni. Aku tidak sayang seorang kecuali apabila aku tahu dia taat dengan guru. Sekarang kau pulanya tak taat pada aku. Aku ajar kau tak dengar. Apa gurunya bilang? Jangan makan sarit. Jangan makan sarit. Budak ni makan sarit. Sekarang kalau kau nak orang lain pun aku boleh sayang, kalau dia tak sama guru. Kau belajar dengan aku bilang jangan makan sarit pun kau nak makan juga. Aku geram dengan kau. Sampai begitu. Padahal bukan pasal budak tu tak bangun malam ke, budak tu tak baca kitab. Kadang-kadang guru larang kita small matter ya. But just to see whether kita obey dia ataupun tidak. Kadang-kadang benda remeh saja, pada kita nothing. Dia perhati. Dan apabila guru larang kita, kau kena faham. Bukan hanya larang lisan, larang hal tu lebih penting. Kalau murid yang faham, tak payah tunggu guru say no. Dia tak berani buat sebab dia tahu benda ni tak minat oleh gurunya. Dan kalau murid yang betul taat dengan gurunya, tak payah tunggu gurunya bilang buat. Dia tak payah tunggu guru punya arahan daripada cakapan. Dia tahu kalau aku buat ini tentu menghappykan guru aku, memudahkan guru aku. Dia buat tanpa disuruh. Dan dia tinggalkan tanpa ditegah. Itu murid yang taat sama guru. Dia faham jiwa guru. Dia study jiwa guru. Dia faham cakap-cakap guru semua begitu ya. Kalau sampai dah guru bilang jangan, kau masih buat, tak. Yang sebaiknya yang nama murid dah tak perlu guru mengatakan jangan, dia tak berani buat. Tak payah tunggu mengatakan buat, dia dah laksanakan. Itu murid yang bagus. Dia memahami jiwa guru dia dan dia mengikutkan akan guru dia. Ini dah tunggu guru bilang jangan, dia masih buat. Sarit, makan sarit. Sarit ni apa? Sarit ni kalau kita bilang soto lah. Soto tahu soto ya. Ini pun ada soto kan. Sarit tu apa tahu? Roti di cuil-cuil gitu saja, dipatah-patah tu saja, masuk dalam mangkok, tuang sop daging, sup, taruh tuang sop, dan dagingnya pun bukan daging potong, daging siat-siat aja begitu taruh. Kalau ditarim sampai sekarang masih ada sarit, makan. Jadi macam bubur roti lah sampai kembang begitu, makan begitu ya, makan begitu sampai kembang. Jadi ulama-ulama kita orang Melayu makannya nasi. Yang nama roti tu baru bagi kita, benda baru. Gandum pun bukan makanan asas kita. Apalagi roti dengan ibu roti semua tu. Semua tu orang putih yang bawa masuk kemari. Orang Melayu tak pandai roti-roti semua tu ya. Tapi ulama dah masuk Islam, dah masuk ke tanah Melayu hampir 1000 tahun. 700-800 tahun yang dulu mereka tahu sunnah Nabi ada makan gini, dan mereka nak makan makanan gini di tanah Melayu tak ada roti, maka digantikan dengan nasi empit. Digantikan dengan nasi empit, taruh sop, taruh ayam ke taruh daging, kita bilang soto kan, soto. Soto itulah sarit orang Melayu kita. Soto itulah sarit orang Melayu kita ya. Nasi empit makan dengan kuah sup.
Begitu ya. Begitu. Jadi Sarid. Jadi gurunya geram. Aku tak sayang orang kecuali kalau dia taat dengan guru. Engkau aku dah bilang jangan makan Sarid, kau makan Sarid. Angkat tangan dia Sarid. Jangan sentuh Sarid. Kadang-kadang guru ya, dia kasih kita boleh tak boleh hanya kerana apa tahu? Biar kau dapat, bukan dia lokek sangat tau. Bukan dia lokek sangat. Hanya biar kau dapat markah taat pada guru. Itu jangan buat ini ya. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Padahal kalau buat pun tak berdosa. Buat pun tak berdosa. Bukan benda haram. Hanya dia nak kau, dan dia pun bukan kerana nakkan kau taat pada dia, obey dia. Yes sir, yes master. Dia pun tak heran. Hanya untuk biar kau dapat markah. Dia create situasi biar kau dapat markah. Dapat markah taat sama guru. Dan begitu juga kadang-kadang dia minta tolong kau. Dan benda yang kau tak tolong dia tu pun dia boleh buat sendiri sebetulnya. Sengaja dia minta, boleh buat kanan ni, buat gitu. Kalau guru minta kita tolong, kau besar hatilah. Sebetulnya kau tak tolong pun dia tak heran. Dan dia tak ada benda tu pun dia tak kisah sebetulnya. Dia sengaja bersuara biar kau dapat markah. Biar kau take part dalam bidang ini. Biar kau dapat ambil bahagian. Biar kau dapat peluang. Begitu. Dan dia kau tak tolong dia pun, dia tak capai benda tu pun dia tak kisah sebetulnya. Dia hanya kasih kau can untuk dapat. Jadi kalau guru minta kita sesuatu, kita dengan besar hatilah bantu dia, tolong dia. Itu dia tengah kasih kita peluang. Beribu orang lain boleh sampaikan hajat dia. Dan kalau dia tak dapat hajat tu pun sebetulnya dia tak kisah pun. Tapi dia sengaja, dia pilih kau dan dia kasih tugasan tu. Kau bertuah tu namanya. Kau bertuah. Kalau dia larang kau pun kau junjung. Ada sesuatulah yang diharapkan daripada Allah Ta'ala. Sebab orang ini semua ya, orang-orang begini, dia punya communication department dia punya reporting dia dengan Allah tau. Dengan Allah. Dia boleh tahan sesuatu, tetapi at the same time dia boleh request Allah Ta'ala kasih kau lebih banyak daripada sesuatu. Jadi kadang-kadang dia tahan, dia nak tengok murid dia tahan ke apa. Kita jangan buat begini ya. Baik Ustaz, Alhamdulillah ya Allah, dia taatnya ya Allah. Bukan dia taat pada aku, tapi dia muliakan ilmu ya Allah. Demi dia muliakan ilmu, cakap aku pun dia dengar. Maka kau berikan dia ini ya Allah, kau berikan dia ini, kau berikan dia ini. Allah, begitu ya. Begitu. Jadi guru taat, dia tahan kita bukan pasal dia lokek tau. Bukan pasal dia nak dengki dengan kita. Ada sesuatu yang dia dah applykan untuk engkau. Ada satu yang dia dah orderkan untuk engkau. Jadi dia sengaja tahan itu. Dengan itu kau sanggup, Masya Allah, bertuah murid kalau begini ya. Bertuah murid kalau begini, dapat damping dengan guru, sangat-sangat bertuah ya. Baik. Ini kitab nama Bustanul Arifin, Taman Orang-Orang yang Arif Billah. Kalau kau tak faham cerita ni, kenapa ni? Kenapa dia tahan kasih makan bubur? Kenapa tak boleh? Apa salahnya? Kau tak faham, suka tingkau lah. Kau belilah bubur ayam, kau makan seberapa banyak. Ini cerita orang saleh. Dia dengan anak muridnya, antara murid dengan guru, antara guru dengan murid. Ada kewalian, ada karamah, ada anugerah, ada sir di situ. Yang guru nak cuba nak beri kepada murid. Orang macam kita memang tak boleh faham. Paling-paling tidak engkau tengok aja sudahlah. Yang bilang, why? I can understand lah. I can understand lah. Memang kau punya label macam kita susah understand. Paling-paling tidak kita tahu this different category of people, different mindset of people, different achievement, different goal in life. Dia bukan macam kita. Ke-57. Tak apa, biarkan budak main-main, biarkan. Saya kalau kuliah kita, orang bawa anak, biarlah, kesian mak bapak dia nak belajar. Anak tak ada jaga, bawa. Budak tak kisah. Yang nama budak, kesian. Budak begini kau suruh duduk. Duduk. Diam. Kan punya tersiksa. Nama budak tak kisah. Dia nak main-main, dia nak lari-lari. Budak tak apa. Orang tua jangan lari-lari. Orang tua duduk diam-diam. Budak tak kisah. Asal jangan dia bikin bahaya. Dia panjat, dia pecahkan kipas ke, dia panjat lampu ke apa. Itu bahaya. Tak boleh lah. Setakat dia gini-gini saja, kau ignore. Kau jangan tengok pun. Kau jangan tengok. Dia hal dia saja. Dia hal dia. Kalau dia bahaya ke apa, kita yang pantau semua. Nanti kalau naughty sangat, kita yang marah. Jangan lari. Begitu saja. Kesian budak-budak. Ini pasal apa? Pasal apa kita tak marah? Ini datang, bukan dia datang seorang tau. Dia datang bawa zuriat dia dalam tulang sulbi dia tau. Anak dia, cucu dia, cicit dia, semua dalam tulang sulbi dia bawa. Ini termasuk ni yang bujang-bujang yang muda-muda ni semua. Yang mesti boleh ada anak lagi ni semua ya. Semua ni bukan datang kosong tau. Datang bawa zuriat dia tu. Kerana dia pernah bawa zuriat datang majlis ilmu, satu masa nanti zuriat dia akan suka majlis ilmu. Sebab itu kita tak halau. Jangan kau sikit-sikit nak halau. Nabi pergi Taif. Nabi pergi Taif. Mereka usir Nabi dengan apa?
Malaikat Jibril nak hempapkan. Nabi bilang, jangan, ini kaumku, mereka tak tahu. Mudah-mudahan daripada tulang sulbi mereka lahir zuriat yang membela agama Islam. Betul tak? Kan orang Taif semua bela agama Islam. Selang zaman Fathul Makkah saja semua masuk Islam berbondong-bondong. Semuanya begitu ya. Nabi sebut daripada tulang sulbi mereka. Ini semua ada tulang sulbi ni semua ni. Ini bujang-bujang pun semua ada tulang sulbi ni semua ni ya. Datang bawa anak cucu dia ada bawa sekali. Maka biarlah tak apa. Asal jangan apa, kita jangan tengok dia. Yang buat kacau pasal kita tengok dia tengok. Kau perhatikan dia pulanya. Jangan, dia hal dia. Budak-budak tak apa ya. Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu an melihat kepada anaknya, lalu beliau berkata kepadanya, sebenarnya aku tahu ada suatu perkara yang paling baik yang ada pada dirimu. Lalu dikatakan orang kepadanya, apakah perkara itu? Sa'id bin Jubair menjawab, dia mati lalu aku mendapatkan pahala atas kematiannya. Allah bilang, pada anak aku ada satu perkara paling baik sekali. Aku suka anak aku ada satu perkara baik, dan aku beruntung anak aku dapat perkara itu. Apa tu perkaranya? Mati. Allah. Anak aku ada perkara baik. Pasal apa? Anak aku pas PhD. Dia membanggakan aku. Anak aku ada satu yang paling membanggakan aku, menggembirakan aku. Pasal apa? Dia jadi pilot. Yang ini pula terbalik. Anak aku ada satu perkara yang begitu menggembirakan aku. Dan besar sekali perkaranya. Apa dia? Mati. Dengan dia mati aku dapat pahala pada Allah Ta'ala dengan pahala besar. Allah. Anaknya mati tu satu keberuntungan bagi dirinya. Anak dia mati satu keberuntungan bagi dirinya. Kalau kita bilang betul tak? Anak dia mati dia bilang satu keberuntungan, satu kemanfaatan. Punya tak betul punya bapa. Kalau kita lah ya. Ini orang cari di mana. Sebab engkau pandang gini ke, kau tak pandang gini, anak kau mati tetap mati tak? Tetap mati juga. Sampai ajal maut dia datang mati, tetap mati. Macam mana kau punya attitude, kau punya sikap dengan kematian dia tu. Itu yang berbeza. Itu yang biasa. Anak aku mati, dengan dia mati aku dapat pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak mati itu merupakan keberuntungan seorang bapa ya. Kalau kita ada tiga orang anak yang mati ya, tak kisah walau gugur sekalipun ya, mak bapaknya dapat masuk syurga mudah-mudahan ya. Jadi itu semua tu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai anak kita mati kecil ya, walau gugur sekalipun ya, itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebut tentang anak ya, selalu saya sebut dia. Minta maaf tuan-tuan sekalian dia. Kitanya saja dah tak bagus, janganlah kita turunkan pada anak kita. Iaitu apa? Kebanggaan dunia ya. Anak ada masters, anak punya anak lebih cemerlang, semuanya ada PhD. Anak punya anak satu pilot, satu doktor besar, satu engineer besar, satu semua besar lah pendek katanya ya. Baguslah, memang bagus. Tapi kau jangan lupa, jangan sampai dengan ini nanti anak kau tuntut kau yaumil akhir. Dunia kau banggalah. Anak punya anak masters, PhD, jadi apa orang besar sini, jadi pangkat ini, dapat jawatan ini. Memang benda tu semua pun kita pun bangga juga, kita pun suka juga. Ada pilot bangsa kita, ada doktor bangsa kita, kita pun suka juga. Tapi kau jangan sangkakan itu dah satu kecemerlangan yang paling kau puas hati. Sebab di situ kita ada akhirat ya. Jangan sampai nanti engkau gembira, masyarakat manfaat, dapat doktor, dapat pilot, tapi nanti anak engkau mengeluh yaumil akhir. Yaumil akhir anak-anak kita akan panggil kita dengan nama saja tau. Tak panggil bapa, tak panggil daddy, tak panggil apa. Kat dunia daddy. Amboi Oh, my son, I'm proud of you. Ini saya punya anak. Oh yes daddy, yes daddy. Yaumil akhir anak kau tak panggil daddy pun panggil kau pakai nama saja. Ya Allah, aku nak tuntut pada si Seman ini ya Allah. Seman kau panggil daddy nak. Ya. Bapa, apa manfaat saya jadi anak bapa? Kan kau daddy proud of you. Kau dapat PhD, daddy support kau dapat gitu. Mana pangkat saya sekarang? Mana apa manfaat sekarang? Apa saya dapat? Gaji saya pun mana? Rumah saya pun mana? Dan sekarang saya datang sini empty handed daddy. Saya tak ada pahala, tak ada amal. Daddy support saya semua untuk benda yang sirna, yang luput. Tengok anak Pak Ustaz tu, tengok anak Pak Haji tu, banyak zikir, banyak ibadat, banyak dakwah, banyak khidmat di masjid semua. Ada pahala dia. Saya apa daddy? Apa guna?
bukan kita bilang segala PhD segala apa tu tak berguna lah ya, adalah manfaatnya, tapi jangan sampai anak kita tuntut kita yaumil akhir ya, dengan kita naikkan dia begitu dia rugi ya, dia rugi, nanti kita yang kena claim ya, kita yang di blame, kita yang diklaim yaumil akhir ya. Dan kita tak boleh kasih jawapan yang apa pada Allah Ta'ala. Semua tengok sampai anak dia paling dibanggakan, anak dia dah ada sesuatu yang istimewa. Apa anak kau dapat? Apa anak kau buat? Anak aku mati. Anak mati tu pada dia cemerlang. Anak dia mati tu pada cemerlang, anak aku mati ya. Kita kalau anak kita dapat perkara-perkara dunia, janganlah nak banggakan sangatlah. Jangan lupa apa nak buat, kau dah terbuat anak kau jadi pilot, jadi apa semua. Nak tarik balik pun susah juga ya. Nak jadi tarik pun susah juga. Dah kehidupan dia begitu. Kau kena tarik balik dalam jalan agama. Sudahlah nak, kau dah dapat cemerlang dunia pun. Tak banyak orang jadi pilot, anak abah dah jadi pilot. Tak banyak orang jadi doktor, anak abah dah jadi doktor. Sekarang kau kena mula think about your kepentingan akhirat juga. Biar kita dah cukuplah dunia kita dah lebih mewah daripada orang lain. Sertifikat kita dah lebih tinggi daripada banyak orang lain. Sekarang kita kena cari kecemerlangan kita ke akhirat. Tak ada kerja, kau cubalah apply kerja jadi tok siap masjid. Itu pun bagus juga. Tak ada kerja, kau jadi tukang baca talqin di kubur, itu pun bagus juga. Begitu ya. Jangan anak kita asyik nak kecemerlangan dengan cuma tengok ini orang, anak dia mati tu pada dia satu keberuntungan. Anak dia mati pada dia satu keberuntungan. Kita jangan rasa anak kita kemewahan dunia tu satu keberuntungan. Tidak. Itu membuat dia satu penyesalan nanti yaumil akhir ya. Kitanya adalah sudah tidak begitu tekun ibadat. Dah tua-tua, okeylah. Dah tua-tua dan nak pincin, ke dah pincin, barulah nasib baik panjang umur, barulah sembahyang sikit. Tapi kita punya legacy disuruh turunkan anak kita. Alamak, kitanya dah ujung-ujung lah baru nak rasa sembahyang qabliyah ba'diyah. Dah ujung-ujung lah baru nak rasa sembahyang duha, nak buka Quran, nak apa semua. Itu pun dah sangat-sangat sedikit. Tapi okey juga lah, nasib baik kau masih hidup. Kau turunkan pula pada anak kau kerugian ini. Diteruskan pula oleh anakmu akan kekosongan ini. Sayang, 1000 kali sayang. Kau saja dah tak bagus, anak kau pula kau suruh continue kau punya kerugian kau itu. Itu rugi namanya ya. Jangan ya. Berkata Abul Hasan Al-Madani rahimahullah ta'ala, pernah seorang berkata kepada perempuan Badui yang kematian anaknya, alangkah baiknya kesabaranmu terhadap anakmu. Lalu perempuan Badui itu menjawab, sebenarnya kematian bapaknya dahulu telah melupakan aku akan segala musibah yang datang selepasnya. Jadi orang Badui, anaknya mati, dia boleh tenang sekali, cool saja, relax saja. Boleh tenang, relax saja, boleh cool. Orang macam bapak dia dulu mati, mana lagi susah? Mati bapak ke mati suami ke mati anak? Mati suami, siapa nak tanggung anak, siapa nak jaga perlindungan? Dengan mata bapaknya, aku dah tempuh kepayahan, dah susah. Itu dah peak of my hardship. Kemuncak kepayahan aku. Maka mati anak lepas itu dah ringanlah bagi aku. Dah ringan bagi aku. Begitu ya. Betul ya. Kalau kita dulu masih muda tak rasa tau. Kita masih muda, budak bujang, masih ada mak, masih ada bapak, masih ada adik-beradik, masih apa. Kita tengok kawan kita mati bapak, mati mak. Kita macam mana ya kalau aku mati bapak aku ya? Macam mana aku kalau mati mak aku ya? Macam mana? Sekarang kita dah tua semua. Kau sebut mati apa? Semua dah rasa. Mati bapak dah rasa, mati mak dah rasa, mati nenek dah rasa, mati atuk dah rasa, mati diri saja belum rasa. Mati isteri dah rasa. Dan semua tu menduka citakan kita, big loss, big kesedihan yang kita dah rasa. Maka kalau lepas tu kematian fulan-fulan pada kita macam tak sehebat aku at this age mati bapak, tak sehebat at this age mati mak ya. Begitu ya. Jadi apa yang kita rasa kepayahan sekarang semua tu kita dah pernah rasa kemuncaknya. Kita dah pernah rasa kemuncaknya. Jadi Badui ni, dengan ni kita faham ya, betul orang saleh ya. Kalau kita tanya dia, semua ada jawapan dia tau. Apa pun masalah kita bilang, Ustaz ada masalah gini, dia kasih solutionnya. Tapi kita macam dia faham. Memang dia dah diuji oleh Allah Ta'ala macam-macam. Kita ada masalah ni, dia pernah masalah yang lebih besar lagi. Kita ada perkara ni, dia pada perkara ini yang lebih besar lagi. Daripada perkara kita semua pada dia tu semua
boleh handle punya lah, boleh handle lah. Aku pernah mengalami, aku pernah merasai yang lebih besar daripada engkau pernah alami. Aku pernah mengalami ya. Jadi perkara yang kau rasa tu adalah sebetulnya ringan bagi aku. Ringan bagi aku. Sebab itu kadang-kadang ada masalah, kita jumpa orang alim, dia boleh kasih nasihat macam easy aja pada dia. Tak ada apa, ini boleh. Tak ada apa ustaz, aku menghadapi suatu perkara besar tau ni. Banding dengan apa yang aku hadapi, kau punya tu kira kecil. Kenapa? Dia pernah berasa yang peak punya, yang paling tinggi punya dia pernah rasa. Orang baru ni mati anak pun dia tak duka cita. Pasal apa? Aku pernah rasa mati bapak dia. Mati bapak dia lagi buat aku menderita. Maka mati anak tu tak ada apa-apalah dia rasa. Begitu ya. Orang Melayu bilang tu, alah bisa tegal biasa. Pasal apa? Dah tak rasa bisa, kerana dah terbiasa dengan segala yang bisa-bisa. Mati bapak lebih bisa, maka mati anak jadi tegal biasa. Dah jadi tak ada apa-apa ya. Ke-55, berkata Imam Musa bin Al-Madaini kepada Ibrahim bin Salam, berkata ia ketika ia bertakziah kepadanya, apakah telah menggembirakan engkau oleh kehidupan anakmu, sedangkan ianya merupakan bala dan ujian? Adakah menyedihkan engkau oleh kematiannya, sedangkan di sana ada tersimpan rahmat dan kesejahteraannya? Allah, anak orang mati dia punya takziah begini, punya pesen takziah. Kalau kita marah, anak dia mati, dia takziah, dia punya takziah begini. Anak kau hidup kau happy ke? Sedangkan itu merupakan ujian. Kan anak kan fitnah. Anak pinak dan harta benda merupakan ujian. Anak kau hidup kau happy sangat ke? Sedangkan dia merupakan ujian. Dan anak kau mati ni kau nak duka cita sangat ke? Sedangkan itu merupakan rahmat. Sudah, jangan duka cita, happy. Begitu punya cara takziah. Allah. Begitu punya cara takziah. Kita pun boleh tukar cara tahniah. Orang dapat rumah besar, dapat makan besar, kau nak happy sangat, ini beban ni semua ni, untuk tugas tanggungjawab, jangan happy sangat. Jaga-jaga. Itu macam begitu ya. Yang kau nak sedih sangat, kau dulu pangkat kecil, itu nikmat tu bagi kau tawaduk. Jangan kau nak bangga sangat. Bolehlah tukar. Kita tukar cara tahniah, tukar cara takziah. Dia punya cara takziah gini. Kau happy anak kau hidup, dan dia itu merupakan ujian, dan kau nak duka cita dia mati, itu merupakan kerahmatan. Sudah, jangan sedih sangat. Bagus ya takziahnya begitu ya. Orang kematian dia punya takziah cara begitu pula dia punya takziah dia. Kita tukar tahniah kita. Orang dapat kemewahan sangat, jangan happy sangat, ini ujian ini semua ni. Silap-silap kau hisap kau susah yaumil akhir. Silap-silap datang bala pada kau, orang dengki sama kau apa semua. Jangan happy sangat. Cuba. Kalau kita tak boleh nak dipertahniahkan gitu, kita tahniahkan begitu dan takziahkan begitu untuk diri kita. Setiap kali kehilangan nikmat, alhamdulillah. Selagi nikmat tu masih ada, selagi itulah hisabnya masih ada lagi. Selagi nikmat tu masih ada, selagi tu kata wala tusaluna yauma idzin anin naim. Sekarang nikmatnya dah tak ada, maka tak akan ditanya. Alhamdulillah. Kalau tak adalah orang nak takziahkan kita begitu, tak ada orang nak tahniahkan kita cara begitu, kita pasangkan pada diri kita sendiri. Kita kehilangan satu perkara, mendapat satu musibah, alhamdulillah. Selagi masih ada nikmat, selagi itu akan ditanya. Sekarang nikmatnya tak ada, bermakna kurang pertanyaan aku yaumil akhir. Alhamdulillah. Kita dapat nikmat pulanya. Tahniahkan begitu cara diri kita. Jangan nak bangga sangat, ini hisab ni. Jangan nak bangga sangat, ini tanggungjawab ni. Jangan nak bangga sangat, ini ada persoalan ini. Begitu ya. Baik. Dan berkata Musa bin Al-Muhtadi bahawa ada seorang lelaki menulis surat takziah kepada sahabatnya yang kematian anaknya. Amma ba'du. Adapun selepas itu, maka anak seorang selama masih hidup merupakan kesedihan dan ujian ke atas bapanya. Dan apabila ia telah mati, maka ia bertukar menjadi doa dan rahmat bagi bapanya. Oleh kerana itu, maka janganlah engkau keluh kesah atas kehilangan barang yang menyedihkan engkau dan merupakan ujian bagi engkau, dan jangan engkau sia-siakan apa yang telah diganti oleh Allah Ta'ala kepadamu daripada doanya dan rahmatnya. Anak engkau ujian, bala. Jangan kau kesedih sangat dengan hilang ujian.
sampai kau luput akan satu anugerah, iaitu dengan mati anak tu doakan kita tau. Dengan mati anak tu kita dapat peluang syurga tau. Jangan kau duka cita sangat kehilangan sesuatu yang sebetulnya merupakan ujian bagimu, sampai dengan kau duka cita kau luput satu kemanfaatan, iaitu apa? Rahmat Allah Ta'ala lantaran kematian anakmu. Begitu ya. Ini orang saleh. Kalau kita, kawan kita meninggal, kita doa gini, dia tak apa faham, dia musuh dengan kita lagi. Apa kau cakap ni? Kau jangan cakap merapik, anak aku mati tau, kau jangan cakap begitu. Kalau orang macam kita punya type lah, ini orang-orang saleh, cara mereka punya takziah begini, cara mereka punya tahniah pun begini. Cara takziah mereka lain pada kita, cara tahniah mereka pun lain daripada kita. Begitu ya. Ini orang-orang saleh pada wali-wali Allah. Ini yang nama arif billah. Ini yang tahu, orang tahu hakikat. Sebab itu orang bilang saya belajar hakikat. Tak boleh hakikat, tak boleh belajar. Tak belajar. Kau belajar setakat kau tahu mendapat hakikat itu, tak boleh dibelajar. Diberi oleh Allah Ta'ala. Dibuka, itu namanya futuh. Dibuka oleh Allah Ta'ala sampai dia dapat view things in this way. Itu namanya tahu hakikat. Tahu hakikat. Kenapa dia boleh view things this way? Pasal dia tahu yang membuat all these things happen lah Rabbul Alamin. Dia makrifat kepada Allah. Dengan dikenal kepada Allah Ta'ala, dia memahami kerja-kerja Allah, kan hakikat semua itu. Maka itulah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala ya. Orang yang tahu hakikat sampai naik kepada makrifat. Begitu ya. Maka kita jangan dengan orang-orang begini lain konsep dia. Jangan nak berbangga kepada dia atas harta dunia kita, dan jangan kau try nak dorong dia ataupun konon-konon menasihati dia untuk perkara-perkara keduniaan dia. Pada dia tu, yang dia tak dapat tu satu kenikmatan, yang kau dapat tu pada dia sangat-sangat dia mengerikan. Begitu ya. Cara konsep mereka lain. Itulah orang-orang arif billah, yang dia kenal Allah dan taktik-taktik Allah, dan dia hargai aturan Allah. Dia mengetahui akan hakikat sesuatu. Dia tidak pandang sesuatu hanya sudut zahirnya, bahkan dia pandang sesuatu tu semua dengan lengkap sampai ke rohani dan batinnya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah akan kita sambung pertemuan yang akan datang ya. Yang ke-56 insyaAllah akan kita sambung kalau panjang umur lepas hari raya. Ambil bulan depan tak? Bulan depan datang. Bulan depan kita bincang puasa. Bulan depan kita bincang perkara-perkara puasa ya, perkara-perkara bongkat puasa, nasihat-nasihat puasa. InsyaAllah kita bincang. Bulan Rejab ni tinggal hari Khamis ni penghabisan Rejab. Tinggal Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Siapa yang belum puasa Rejab, tolonglah puasa walau satu hari saja. Peluang kau dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Puasa 3 hari 1 bulan, penghapus dosa bagi sepanjang bulan. Puasa 3 hari 1 bulan macam puasa 1 bulan. Itu kalau puasa 3 hari. Puasa 1 hari dalam bulan haram macam kau puasa 30 hari dalam bulan-bulan lain. Dan Rajab itu adalah nama satu sungai di Jannah. Tidak akan dapat menghirup daripada air itu kecuali yang puasa dalam bulan Rajab walau 1 hari. Jangan tak puasa. Tahun depan belum tahu jumpa lagi ke tidak ya. Puasa 1 hari jadi dalam bulan Rajab, jadilah besok hari Senin puasa. Saya jaga puasa Rajab beserta sunat hari Senin 2 in 1 ya. Kerana Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi kita banyakkan tinggal berapa hari bulan Rajab, jangan buat dosa. Istighfar, taubat pada Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Dan lepas itu selamatlah masuk dalam bulan Syaban. Wallahu a'lam.